warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat kita bersua kembali dalam tazkirah mingguan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa yulqas suh wa tazharul fitan wa yuqsirul harj. Qalu ya Rasulullah ayyumahu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qatl atau kama qala. Rawa al-Imam Bukhari dalam sahih dia ayat hadis yang 1030 ni, dan juga diriwayatkan oleh Abi Daud dalam hadis 4257. Begitu juga diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam hadis 7385. Ketiga-tiga ni sahih semuanya. Dalam hadis ini Rasulullah nak menceritakan berkenaan dengan antara tanda-tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara pertama yang dinyatakan oleh Rasulullah benda yang sebagai tanda akhir zaman, iaitu yataqarabuz zaman. Kita merasakan bahawa masa itu terlalu pantas. Masa cepat. Mengajar dah baru ni hari Rabu, ni kapan-kapan hari Rabu dah. Saya baru mengajar hari Rabu ni. Jumpa hari Rabu dah. Mungkin kerana masa terlalu pantas ini, kerana satu kemungkinan kerana kemudahan yang diperolehi. Kerana benda yang kita duk lalu semasa jalan ini dengan ada kenderaannya, ada kemudahannya, yang ada tu menyebabkan zaman itu semakin cepat. Ataupun kerana kemewahan yang menyebabkan seseorang terleka dengan waktu yang ada. Kerana sebab mewah saja. Kerana sebab lalu leka, ralik dengan kemewahan yang ada, menyebabkan masa tu terlalu pantas. Mungkin juga. Ataupun memang waktu itu memang pantas. Allah telah ciptakan. Waktu jadi cepat. Antara tanda-tanda kiamat. Ataupun juga mungkin kerana qadar hayat manusia ni singkat. Umur 60 mati, umur 40 mati, 30 mati. Kerana qadar hayat manusia ini terlalu singkat. Menyebabkan Nabi kata, dunia ini antara tanda-tanda akhir zaman, salah satunya masa itu terlalu pantas. Satu. Yang keduanya, wayang kusul amal. Amalan kita ni, kita duk buat ni semakin berkurang. Kita amalan yang kita buat ni semakin berkurang. Tengok sebagai contoh tuan-tuan. Berapa ramai orang yang ada dalam masjid? Berapa ramai orang dengar kuliah agama? Manusia semakin lama, semakin dunia, semakin akhir, amalan manusia kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah ni semakin kurang. Semakin kurang. Tidak seperti mana di tempat-tempat lain. Nak banding rumah Allah dengan tempat-tempat lain tu jauh amat daripada tempat lain pada rumah Allah. Sedangkan berada di rumah Allah ni antara tempat yang paling tenang dan paling selesa. Dengan hikamnya, dengan suasananya. Tapi orang tidak suka mari. Kerana itu adalah merupakan salah satu daripada tanda dunia ni akhir zaman. Dan amalan semakin berkurang. Saya nak bawa satu hadis berkenaan dengan amalan kurang. Contoh yang paling tepat. Riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda, ketika mana kami sedang berada bersama dengan Rasulullah satu hari, fasakhasal basar. Nabi tengok mata dia ke langit. Nabi memandai mata ke langit. Fasakhasal basar. Supaya kita baca salah hadis dulu. Antara orang dekat nak mati ni, fasakhasal basar. Mata memandai. Dia tengok ke satu arasa, dia tak lain dah, dia tak fikir dah tempat lain. Dia hanya tengok fasakhasal basar,
hanya memandai pada satu tempat. Sama ada tengok pada malaikat ataupun mari dah nak cabut nyawa dia, wallahu a'lam. Tapi itu yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih, apabila orang nak mati, dia akan memandai. Begitu juga apa yang dibuat oleh Rasulullah ni dalam satu benda, dalam satu majlis, katanya Abu Darda tiba-tiba fasal basaq, Nabi tengok ke langit, ila sama. Apabila Nabi tengok langit, something Nabi ni apabila dia buat sesuatu yang pelik akan menjadi tarik perhatian para sahabat. Sebab sifat para sahabat Nabi ni apabila Nabi buat satu benda, dia akan perhati dan dia akan tertanya dalam hati dia. Begitu juga setiap perbuatan Nabi buat ni, Nabi sahabat akan perhati. Bagaimana Nabi semaya contoh. Lagu mana Nabi akan takbir, sahabat tengok dan sahabat buat. Bagaimana Rasulullah sujud. Bagaimana kau duduk ke tangan masa sujud. Bagaimana kau duduk ke masa tuk imeh selepas dia semaya. Adakah duduk belakang makmum ataupun mengadap supaya tuk imeh atau mimi ni. Hak ikut sunnah, dia paling ke sebelah kanan. Di sebelah kanan. Dia tak duduk belakang dia kepada makmum. Sudah semaya saja dia terus. Dia duduk paling sebelah kanan. Itu makna apa yang dibuat oleh Rasulullah ni akan diperhati dan akan dibuat oleh para sahabat. Begitulah juga apabila Nabi memandai ke langit, sahabat kata ni mesti ada something, ada benda ni. Summa qala. Lepas Nabi tengok memandai pun Nabi pun kata, Nabi bersabda. Nabi kata apa dia? Haza awanun yukhtalasul ilmu. Nabi kata akan berlaku ilmu ni akan diangkat. Ilmu. Nabi kata ni. Nah, ilmu ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu masa tak kira tahu bila ilmu ni daripada dada manusia ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada kala itu Nabi kata, hatta la yuqdiru minhu ala syai'. Sehingga tidak ada cara tidak ada benda yang boleh menyekat untuk nak menghalang daripada ilmu itu diangkat. Tak ada benda. Tidak ada kuasa la yaqdiru ala syai'. Untuk nak tahan daripada ilmu itu terangkat daripada dada-dada manusia. Dah. Apabila Nabi kata gitu, Nabi kata bahawasanya akan tiba satu masa bahawa ilmu manusia ni akan diangkat oleh Allah. Ketika itu tidak ada manusia ataupun mana-mana makhluk yang boleh menahan untuk nak tahan daripada ilmu tidak terangkat. Ilmu akan terangkat. Apabila Nabi kata gitu, faqala Ziyad ibn al-Lazi Ansari. Kata Ziyad al-Ansari, dia kata, dia tanya Rasulullah, kaifa yakhtalasu minna qara'na al-Quran? Ya Rasulullah, bagaimana ilmu ni boleh terangkat? Sedangkan kami sekarang ini setiap waktu dan setiap masa kami baca Quran. Macam mana boleh terangkat? Sedangkan setiap waktu, setiap masa kami ini sedang qara'na al-Quran. Kami baca Quran. Tidak ada satu pun benda yang diangkat oleh Allah. Wa fa wallahu la taqra'annahu Quran wa nuqarri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Bahkan demi Allah, ya Rasulullah, bukan setakat kami saja baca, bahkan kami baca dan ajar kepada anak-anak isteri kami dan anak-anak kami. Kami ajar. Macam mana boleh terangkat benda ni? Dia bersoal. Apabila Nabi kata ilmu akan terangkat, dia kata macam mana boleh terangkat? Sedangkan kita duk baca hari-hari. Kita lah ni, Quran ada rumah kita tuan-tuan, untuk nak ambil hatu ya. Ada kita baca. Ramai orang tak baca Quran daripada orang baca. 10% je rasa orang baca Quran. Orang Quran ada di rumah, orang baca Quran di rumah. Hak banyaknya ada Quran ni Yasin ni, untuk nak ambil hatu, untuk nak buat tahlil tu je. Bukan semata-mata untuk baca hari-hari. Tak ada. Tuan-tuan cek lah. Tuan-tuan pergi rumah anak-anak tu. Tuan tengok. Lagu mana? Duduk antara sehari rumah anak tu pergi kumpul, pergi 3-4 hari kumpul. Tengok. Kedengaran kedak waktu kita duduk sepanjang duduk rumah anak-anak tu, dia bunyi baca Quran dalam bilik. Tak boleh kata, bukan kata saya kata ke tuan-tuan, saya sendiri pun.
Ada baca. Hanya Quran ni hanya sebagai hias saja. Nabi kata ni. Apabila Ziyad kata begitu, faqala Nabi SAW. Maka Nabi kata, sakilat amaluhu ya Ziyad. In kunta la'u'addu faqaha al-ahli al-Madinah. Celaka mu wahai Ziyad. Nabi kata. Sakilat, celaka mu. Ziyad mu celaka. Nabi kata. In kunta la'addu fuqaha. Aku sangka mung ni berada di kota Madinah bersama dengan orang-orang yang ada sekeliling di kota Madinah ni. Aku ingat mung ni pakih tentang ilmu. Aku ingat mung ni bisa hebat tentang fuqaha. Pakih tentang ilmu. Rupa-rupanya lain daripada aku sangka. Selaka mu wahai Ziyad. Mu boleh kecek lagi tu. Aku dah ingat mu ni fuqaha. Mu ni bisa benar dalam ilmu. Mu hidup dalam suasana masyarakat di kota Madinah yang dikelilingi oleh banyak manusia. Termasuk orang Islam, orang Yahudi dan orang Nasrani. Selaka mu. Nabi tambah lagi. Hazihi Taurah wal Injil. Mu terapati. Mu tengok bagaimana kedudukan di kota Madinah yang mana pokok Yahudi dan Nasrani. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala turun kitab Taurat kepada Yahudi, apa mu tengok? Dia buat apa dengan kitab Taurat? Itu semua kitab daripada Allah. Apakah dia beramal dengan apa yang ada dalam Taurat? Mu tengok, mu duduk sekeliling dalam hidup masyarakat. Adakah orang Yahudi ni beramal dalam apa yang telah diturunkan dalam kitab Taurat? Begitu juga orang Nasrani. Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa kitab Injil. Adakah dia beramal dengan apa yang ada dalam kitab Injil? Maknanya apa yang ada dalam kitab Injil dan kitab Taurat tidak diamalkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itulah tanda Allah angkat manusia. Kalau itu berlaku kepada kitab Samawi, kitab Taurat dan Injil, tidak mustahil akan berlaku pada Al-Quran. Sebab semua ini adalah kitab Samawi. Mubahal ke tak Ziyad? Aku ingat mu faham, rupa-rupa mu tak faham, celaka sungguh mu. Nabi kata, "Hazihi at-Taurat wal Injil 'ala al-Yahud wan Nasara, fama tughni anhum." Mu tak tengok ke dari suasana mereka. Dia tidak beramal, bahkan mereka menyesak pula apa yang diturunkan oleh Allah dalam kitab Taurat dan Injil. Dan tidak mustahil akan berlaku kepada Al-Quran. Betul? Nabi kecek 1400 tahun yang lalu. Tengoklah ni. Banyak mana? Kalau di zaman Rasulullah, tidak ada orang yang jalan ke rumah yang tidak kedengaran membaca Al-Quran. Kalau mana-mana rumah di zaman Rasulullah ni tidak ada orang baca Quran, itu dipanggil gharib. Pelik. Rumah ni pelik. Tak baca Quran ni pelik. Di zaman Rasulullah ni kalau mana-mana rumah di kota Madinah yang tidak mana-mana rumah yang tidak baca Quran, maka Nabi kata Al-Gharib. Hazal baitul gharib. Ini rumah yang pelik. Tetapi dalam dunia kita lah ni, zaman 1400 lepas Nabi meninggal, mana-mana rumah yang baca Quran adalah rumah yang pelik. Sebab ramai yang tak baca Quran. Banding dengan zaman Rasulullah. Itu menunjukkan ilmu sudah diangkat. Salah satu contoh dia nak bagi. Pelik. Kalau ada di sekitar kami ni, waktu subuh, bunyi kedengaran rumah tu baca Quran, kita lalu nak mari masjid, rumah ni pelik. Sebab majoriti di Tamil orang tak baca Quran. Ataupun di mana-mana tempat. Zaman ni moden ni. So, kau nak baca Quran. Pukul ni suku lah ni maghrib. Dari subuh lah ni pukul 5.47. 5.47 kita lalu tu. Masih ada ramai lagi rumah yang gelap gulita. Kita klik masuk subuh, ramai lagi gelap gulita. Khususnya pada hari Jumaat dari Sabtu atau kerja. So, kau nak baca Quran. Betul tak saya? Betul tak? Nah. Lepas pada tu, qala Jubai. Kata Jubai, apabila dengar Abu Darda kata gini, Jubai tak puas hati. Betul ke dok ni hadis ni daripada Rasulullah? Betul ke dok? Betul ke dok Abu Darda ni ambil daripada Rasulullah? Maka Jubai kata, "Falaki tu Ubadah bin Samit." Maka aku tak sedap aku nak pergi jumpa dengan Ubadah bin Samit. Sebab Ubadah bin Samit ni adalah sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi yang banyak dengan hadis-hadis. Kata Jubai. Falaki itu, maka aku pergi jumpa dengan Ubadah bin Samit. Qultu, aku pun kata kepada Ubadah bin Samit.
suami. Ala tasma'u ila ma akhuka Abu Darda. Wahai wahai Ubadah, adakah kamu dengar apa yang Nabi cakap sebagaimana dicakapkan oleh Abu Darda? Hadis ini. Nabi kata ilmu akan diangkat oleh manusia dan tidak ada kuasa yang boleh menahan ketika mana Allah nak angkat. Dan Nabi kata ke Ziyad ni lagu ni. Adakah ala tasma'u, adakah mungkin kamu dengar Abu Ubadah apa yang Nabi kata sebagaimana dikatakan oleh saudara kita Ubadah, Abu Darda. Akhbartuhu billazi qala Abu Darda. Faqala sadaqta, betul. Aku nak ayat kamu wahai Jubai, apa yang Abu Darda ayat tu semuanya betul. Apa yang Abu Darda ayat tu semuanya betul. In syi'tu la uhaddisanna bi awwalil ilmu yurtafa'u minan nas al khusyu'. Bahkan aku nak tambah soal lagi. Yang mana yang tidak disebut oleh Abu Darda dalam hadis ni. Pasal Nabi sebut ni, aku bersaksi bahawa Abu Darda ada dan aku pun ada dalam majlis tu. Pasal Nabi sebut hadis ni. Dan aku nak ayat. Bukan setakat hak dia ayat ni, aku nak tambah soal lagi hak Abu Darda tak masuk dalam hadis Nabi ayat. Apa dia? Iaitu bi'awlal ilmu yurtafi'u minan nas. Perkara pertama yang lebih utama diangkat oleh Allah akan ilmu ni adalah bab khusyuk. Khusyuk. Tuan-tuan, khusyuk. Tak khusyuk. Khusyuk. Tuan-tuan semaya khusyuk ke tak? Baik. Kita baca hadis lagi. Wa yusiku kata dia, wa yusiku kata Nabi, katanya Ubadah bin Samit, wa yusiku an tadkhula al-masjid jama'ah fala tara fil masjid rajulan khashian. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi sahih. Bahkan dia kata, aku nak tambah sekali lagi bahawa antara perkara utama yang diangkat oleh Allah, Nabi kata adalah ilmu, iaitu bab khusyuk. Wa yusiku an tadkhala al-masjid jama'ah fala tara fil masjid rajulun khashian. Nabi kata, angka tiba satu masa, satu hari, Nabi kata, nanti apabila kamu pergi ke masjid, Nabi kata, akan tiba satu masa ni, bukan masa kita, tapi satu masa, apabila ada manusia tu pergi ke masjid, beramai-ramai berjemaah. Ramai berjemaah. Tetapi untuk nak mencari seorang yang khusyuk semaya, sukar, Nabi kata. Nak cari seorang, bukan ramai. Jemaah penuh ramai ni. Nak cari seorang, sukar, Nabi kata, untuk nak jumpa yang khusyuk. Saya nak tanya tuan-tuan. Start tuan-tuan maya sini, akad takbir, khusyuk? Tanya, khusyuk tak? Siapa dah boleh jawab khusyuk? Kalau boleh khusyuk, 20% pun wujud dah. Tak usah 100, 100 pun memang tak ada. Kalau boleh 20% pun syukur wujud dah. Tuan-tuan khusyuk. Ayo mak, khusyuk tak? Akak takbir ingat bila nak nguruk, bila kau tegur-tegur. Dia mari lalu. Dia mari lalu. Zup dia mari lalu kepala. Akak takbir ya. Anak kuci kau tu mari. Memang. Ni nak ayatnya. Tak ada Nabi kata. Tak akan sukar untuk nak cari seorang pun yang khusyuk dalam bab sembahyang. Betul tuan-tuan. Tapi kita semua jemaah ni satu rahmat tu yang bagi. Nabi kata orang semaya jemaah ni, bukan kita tersekira 27 pahala ataupun 25 pahala. Kalau terimit, tertib, cara semaya tu cara tertib, comel, dia tak khusyuk tu tak amat sebab. Comel cara semaya kat takbir, comel dengan baca dia comel ni, khusyuk tak tepi. Tak usah masuk sebab khusyuk. Makmum semua ni. Kadang-kadang letak pukul akad takbir pun begitu, malah akad takbir gitu. Ada akad ada dogma akad takbir. Sujud tangan macam-macam duduk. Tidak sempurna. Maka pahala akan dapat semua serupa dengan Tok Imam. Kalau Tok Imam buat molek. Ataupun Tok Imam sembahyang ni tidak ikut syarat. Sebagaimana kehendaki dalam Islam, Nabi Nuh. Tapi dalam ramai-ramai makmum ni,
ada seorang yang sempurna ke semaya dia, maka dikira semua pahala sama-sama dapat. Katakanlah Tok Ime dengan makmu yang ada dalam ramai-ramai bersemaya Jumaat ni, semua tak sempurna semaya. Maka Allah kata kepada Nabi, aku imbuhan sama seperti mana supaya buat amalan yang baik sempurna. Semua akan dapat yang sama. Ini kelebihan semaya Jumaat yang Allah bagi. Tapi kita pakat tinggal, kita semaya di rumah. Tuan-tuan, dah lah sah pahala. Semaya tak tahu mana, confirm kosong. Hak kita semaya tu lepas dah tanggungjawab kita dengan Allah. Allah suruh kita semaya, lepas. Tapi nak menambahkan pahala, nak khabis dengan dosa hak kita buat tak ada. Hak tu jadi timbangi berat dosa daripada pahala tu. Tu yang sebenarnya. Ke tak tuan-tuan? Kita buat semaya, kita nak mengimbangi dosa yang kita buat hari-hari. Apabila dosa tu kita berat, campur dengan pahala kita buat ni sama banyak, timbang, baru sedap duduk. Tapi kalau semaya kita rumah, kita boleh kosong. Allah terima semaya kita. Okey. Lepas tanggungjawabmu sebagai hamba aku, mu sujud aku kerana mu dengar aku semaya. Tapi mu tak kosong, aku kosong. Tak ada markah. Apabila tak ada markah, tak boleh dapat pahala. Maka timbangnya semakin jahat, semakin banyak. Itu sebenarnya. Apabila kita semaya berjemaah, boleh pahala sama-sama, boleh 25. Sama, sehari 25, sehari 25, sehari 25. Allah. Walaupun tak khusyuk, walaupun tidak sempurna, tapi aku hadiah. Kerana berjemaah. Sebab aku suka kepada berjemaah. Itu tujuan semaya berjemaah. Tapi orang tak faham. Jadi antara salah satu daripada tanda yang kusul amal, kurangnya amalan ini adalah satunya khusyuk. Tak sebab lain. Tanya diri tuan-tuan, pasal nafsaka. Tanya diri masing betul ke tak hadis ni? Tak khusyuk betul? Akak tangan tu mari lalu dah. Ke mana-mana pun. Lepak serak mari. Rasa royak buah lah. Tak ada bermain. 20% pun muju kalau boleh khusyuk 20%. Baik. Kemudian yang ketiganya, wayulqa suhu. Orang kedekut ni semakin ramai. Orang kedekut semakin ramai. Allah campur ke sifat kedekut dalam diri masing-masing. Tuan tanya diri tuan-tuan. Tuan-tuan ni peramah, pemurah ke apa kedekut? Orang lain tak boleh jawab, tuan-tuan yang boleh jawab. Tindakan tuan-tuan hari-hari, sepanjang hari, dengan sahih. Dengan siapa-siapa dia pun, apa lagi makan atau pergi mana-mana. Tuan-tuan boleh baca diri tuan-tuan. Tanya diri tuan-tuan, adakah aku kedekut atau tidak? Tuan-tuan yang boleh jawab. Orang lain tak boleh jawab. Tapi kalau tuan-tuan boleh jawab bahawa Tuhan ini ada yang betul yang Nabi kata, yalah. Sebab Allah campurkan sifat kedekut di kalangan manusia di akhir zaman. Lama sifat kedekut daripada sifat pemurah. Orang lain tak nak ayat, tuan-tuan tak kena aku kedekut. Tuan-tuan rasa tuan-tuan ni pemurah. Tapi orang lain tak nak kata, tapi tuan-tuan sendiri yang tahu. Orang lain tak tahu. Nah. Betul Nabi ayat. Sifat kedekut. Kedekut dengan harta kita, kedekut dengan harta orang. Ada juga. Kedekut dengan harta orang ni. Ingat tuan-tuan. Yang keempatnya, watazharul fitan. Watazharul fitan maknanya timbul fitnah. Fitnah ni, dalam maksud ulama kata di sini, iaitu maksiat. Banyak akan berlaku maksiat. Banyak berlaku maksiat. Fitnah. Watazharul fitan. Secara zahir timbul fitnah. Bukan fitnah ni, maknanya banyak secara zahir timbul maksiat. Betul tuan-tuan? Kita ambil satu hadis contoh. Antara fitan ini katakan maksiat. Satu contoh hadis. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kepada dia. Hadis ini hadis sahih riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi kata kepada dia, mal'unun man sabba abah. Dilaknat, Allah laknat mana-mana orang yang suka keji, celah pok dia. Antara 7 dosa besar
Laknat ni tuan-tuan lebih berat lagi daripada murka. Murka ni kecil, nak pandai dengan laknat. Murka ni besar dah. Tapi laknat ni lebih besar lagi daripada murka. Allah kata aku laknat 7 golongan manusia. Saya kata. Rasulullah ya. Allah mal'unun man sabba abah. Celaka, laknat, Allah laknat mana-mana orang yang atas dunia ni yang kecek wuduh, kecek tak molek, hina, keji pok dia. Buat nyanyi ke pok dia. Kita buat nyanyi ke pok kita atas dunia ni tuan-tuan. Yakinlah Allah akan balas balik atas dunia. Orang buat nyanyi ke mok pok ni atas dunia tu dia balas. Kita buat nyanyi ke pok mok pok kita, anak kita akan buat nyanyi kita. Allah balas atas dunia lagi bukan akhirat. Ya. Tuan-tuan pernah mengecikkan hati mok pok semasa mana tuan-tuan hidup. Masa tuan-tuan zaman sudah akhir balik. Mok pok sehingga terkeciknya hati. Tuan-tuan ingat, apabila tuan-tuan dapat anak, tak pusing. Orang ni, anak dia ni akan panjang umur. Allah akan panjang umur sampai dia boleh anak. Dia boleh anak, Allah akan buat ganti balik. Sebagaimana perasaan pok rasa terkeduh apabila anak buat kepada dia. Ingat. Kalau tuan-tuan nak suruh anak tuan-tuan ni panjang umur, seduk jahat dengan tuan-tuan. Dia akan balas ke dunia. Ingat. Hak mana ada di kalangan kita yang pernah mengecik hati mopok, hak mana telah meninggal dunia, banyaklah bersedekah untuk dia. Minta keampunan Allah, supaya Allah ampun dosa kita, ampun dosa mak kita. Dia akan balas ke mana-mana. Atas dunia lagi Allah akan. Sebab tu dia kata mal'unun man sabba abah. Satu. Yang keduanya mal'unun man sabba ummuh. Laknat. Allah laknat mana-mana orang yang suka menghina, mencela ibu dia. Atau mopok di rumah kebajikan. Allah. Tahu dah mopok susah hidup atas dunia. Untuk pera kita habis harta. Atas kita ngaji. Tak boleh nak bui kita kerja. Nak bui ke mok 100 boleh tak boleh. Kecil hati mak Allah. Kadang-kadang setengah anak ni. Dia rela bui ke tuk besar. Tuk apa ni, tuk tua dia daripada bui ke mok dia. Ada juga manusia. Kalau mak tak tahu boleh kau ni mak tahu. Kecil hati mak. Kau dia tak bui, kau tuk besar, kau tuk tua bui. Sebab saya bini. Mana saya bini lagu ni? Tapi bila tak dengar kata bini, lepas atas belakang. Ingat. Hina. Akan dimurkai, akan dikeji, akan dilaknat oleh Allah SWT. Ingat ni mana-mana ada. Kalau mak ada lagi saya dengan ayah saya tak ada dah. Kalau mak pun ada lagi berbaktilah ibu bapa. Buatlah yang terbaik untuk ibu bapa. Sebab Allah akan balas atas dunia. Kalau kita berbakti kepada ibu bapa, insya-Allah anak dia pula, cucu kita akan berbakti kepada anak kita pula. Ingat tak? Betul? Ada tu. Ingat? Ini sebab tu pentingnya baca hadis ni. Yang ketiganya, mal'unun man zabaha bi ghairillah. Celaka mana-mana orang yang makan sembelih yang bukan disebut nama Allah. Tuan-tuan makan ayalah ni. Sembelih ikut baca nama Allah tak? Ni makan ayalah ni. Nguk melih air tu pakai zeruk umpai ke dalam bekas pemanah air. Mampu air tu kerana bukan kerana disembelih, kerana air. Kerana air panah ataupun kerana mesin duk buai kulit. Kita tak apalah tuan-tuan. Kita tak usul. Tapi orang yang buat dia sembelih ni. Kalau dia bukan semaya, bukan dia niat kerana Allah. Celaka. Kalau mana ada anak-anak kita ataupun orang waris kita yang kerja sembelih, tanya dia, membaca tak bismillah. Allah laknatmu. Kita ni kita tak pakai usul dia kira baca. Kita jangan usul tu tak boleh makan kita. Tak makanlah tuan-tuan, lepas mati gitu ya. Lembu macam saya baca lembu ni. Pasal lembu ni seekor nak boleh perubah dia pun lama. Baca. Tak ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Tak ada baca ke dia bismillah. Kalau melih kambing kan? Apa ni kemaluan kita jangan ngadak ke dia. Kalau ngadak kemaluan ke dia kan bau lah amin. Dah. Batu petaka kita tu letak molek masa nak melih kambing.
Mata pisah kena tengok lagu mana nak melek. Tidak hamil daging. Arwah ni bisa ni bagian melek ni. Arwah Ustaz Fauzi ni. Daging tak lemuk. Daging tak bau, arwah ni bisa melek. Ada kelebihan tu hebat dia. Dia banyak kelebihan tu hebat dia. Mudah dia barakah tu dalam alam sana. Orang pemuda kira dia. Jadi ingat, mana-mana ada anak-anak kita ni semaya, semelih. Tolong membaca, tidak dosamu kena laknat. Pak. Mal'unun man dukhul ard. Celaka Nabi kata, aku Tuhan laknat mana-mana orang yang ubuh sempadan. Ubuh sempadan. Kita tanah kita dengan tanah orang ni, kita halih batu tara sekaki masuk tanah kita. Jagalah tuan-tuan. Sebab tanah ni tuan-tuan Allah, ingatlah tuan-tuan. Sampai ke akhirat tu yang bawa. Tuan-tuan ambil tanah orang, tuan-tuan Allah akan gantung tanah tu atas belakang kita, atas tekuk kita. Kita heret daripada masyarakat orang tengok belakang. Hak ramai di atas dunia lah ni ramai heret tanah. Atas daripada masyarakat. Sebab dia ambil tanah. Ambil tanah halah ke jeli, ambil tanah buah musa. Tanah siapa dia tu pakai ambil bakat dua buk sepuluh cik dia. Lebih lah. Waktu hak tanah kita ni, rumah kita ni kita alih batu tara. Jangan tuan-tuan, bak tanah ni ingatlah tuan-tuan. Ingatlah, bak tanah ni jangan main-main. Tak padan nak pakai atas dunia ni, bos kaki. Luas kaki tak padan. Tak lewat harta tuan-tuan, sekaki. Tak padan dari kubur tu, padan masyar, azab. Maka mal'unun dilaknati mana-mana orang yang masuk sempada orang. Ingat. Kemudian mal'unun man kammaha a'malu 'anit tariq. Dilaknati mana-mana orang yang menyesatkan orang buta daripada jalan. Kita tahu dia buta, eret dia orang. Bagi hamba tolong. Kita lain, patuko ngila. Itulah dia OKU, kita nak nanya dia pula. Tak, dia nak mari letak kat tepi tali air. Nak pergi straight tu jumpa, berbok lah bagi air sokong ni lah. Ada jahat ini nakal ni. Dia ni anak nakal tapi dia laknati. Tak kira lah orang buta, orang biar asal OKU. Orang kurang upaya, tak kira lah. Orang kaki pesu, kita tahu dia kaki pesu, kita tahu perakak. Boleh pak sirat kawin rubuh. Dah. Okey. Kammaha a'malu 'anit tariq. Ni selaka ni orang buat nyanyi sesat ataupun buat nyanyi pada orang-orang buta. Mal'unun man waqa'a al-bahimah. Ni dahsyat lagi ni, ada. Dilaknati mana-mana orang yang bersetubuh dengan binatang. Ada. Tak ada orang bahaya punggung apa ni lembu, kambing. Ni dilaknat tu. 7 golongan ni. Serupa ni hukum dia ni. 7 perkara ni serupa. Makan sembelih serupa itu punggung lembu. Kemudian yang terakhir sekali yang ke-7. Mal'unun man amila amala qaumul Lut. Mal'unun man amila amala qaumul Lut. Mal'unun man amila amala qaumul Lut. Qala Rasulullah miraran salasa fi Lutiyah atau kama qala. Nabi ulang 3 kali. Hak lain sekali yang Nabi ayat, tapi hak ni Nabi ulang 3 kali. Dilaknat mana-mana orang yang beramal dengan amalan kaum Nabi Lut. Kaum Lut. Maknanya liwat. Nabi laknat, Allah akan laknat 3 kali Nabi sebut miraran salasan fi Lutiyah. Diulang 3 kali dalam bab mengamalkan amalan kaum Nabi Lut. Kaum Lut, bukan kaum Nabi Lut, kaum Lut. Maknanya apa ni? Liwat. Homicide. Ini tuan-tuan. Benda tu hebat cara halal ni kita tak cari. Atatu narzuqrana minal alamin. Tuan kata patutkah
kamu melakukan hubungan sejenis, Tuhan kata dalam Quran, atatuna zukrana minal alamin. Patut apa umum ni melakukan hubungan sejenis sesama lelaki. Wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Sedangkan Tuhan kata kamu tinggalkan apa yang aku telah ciptakan ikut pasangan kamu. Aku buat dah. Rutin apa mu tinggal. Hak yang halal mengambil yang haram. Bal antum qaumun adun. Kamu ini merupakan kaum yang melampaui batas. Nabi Nuh kata kepada kaum dia, qalu la illam tantahi ya Lut la takunanna minal mukhrajin. Wapuk kaum Lut kata ke Nabi Lut, ingat, sesungguh demi Allah, sesungguhnya jika engkau membenci aku, membantah aku apa yang aku buat, aku akan halau kamu daripada kampung ni. Dia ugut pula Nabi Lut. Kalau cuba nak menghalau perbuatan dia, maka aku hambamu. La takuna minal mukhrajin. Kamu akan dihalau daripada kampung halaman. Dia katakan Nabi Lut. Tak dengar. Apabila kata demikian gitu tuan-tuan. Allah kata, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Apabila mereka melanggari perintah yang telah dibawa oleh Allah melalui Nabi Lut. Jaa amruna, perintah yang telah kami bawa. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah perintah malaikat. Di mana bumi ni duduk di atas ni jadi duduk bawah. 'Aliyaha safilaha. Hak atas jadi duduk bawah. Hak bawah duduk atas, hak atas duduk bawah. Bayangkanlah lagu mana. Tuhan marah. Dia Tuhan nak marah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Bahkan sebelum aku belek bumi daripada hak bawah duduk atas, atas duduk bawah. Sebelum daripada tu aku turunkan hujan-hujan yang lebat daripada batu min sijil, daripada batu daripada api neraka yang dibakar dalam neraka turun. Sebagaimana dalam alif lam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Batu daripada neraka yang dibakar dihujani mandud secara lebat. Turun betul-betul secara lebat. Bukan hujan batu. Oh. Tuhan kata, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Dia Tuhan turun. Dia Tuhan turun lebihlah tuan-tuan. Israel ni Tuhan tak turun lagi. Dia Tuhan turun. Tak siapa nak tahan. Bahkan musawwamatan 'inda rabbik. Bahkan batu tu yang turun menghujani puak-puak Lut ni ada nama dah. Musawwamah. Daripada Allah. Ada nama dah. Si fulan batu ni mau kena orang ni dah. Serai orang ni yang bunuh orang ni dah. Musawwamah. Batu yang bernama. Dahsyat tak dahsyat. Dia azab tu. Siapa ke batu tu ditulis nama, orang tertentu yang akan kena azab ni. Orang tertentu. Orang tak ada nama ni tak kena. Wa ma hiya minaz zalimin bi ba'id. Peristiwa ni berlaku tidak jauh dengan tempat Nabi Allah Musa. Tuan-tuan. Dahsyat. Kita akan baca sikit. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa. Saya akan cerita bagaimana dalam surah Al-Hijr. Bagaimana kisah berlakunya, belum nak berlaku ni Allah mari bala. Allah cerita dulu bagaimana Nabi Ibrahim ni, min daifi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi tetamu oleh malaikat. Berapa orang malaikat ni akan dicerita dalam hadis ni. Dalam ayat Quran dan hadis. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Sedap ni cerita ni bahagian ni. Bagaimana ada kaum Nabi Lut ni akan dilanak dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialog hiwar antara Nabi Lut dengan malaikat, antara Nabi Allah Ibrahim dengan malaikat akan berlaku dalam cerita ni. Tuhan ayat satu persatu. Ayatnya bahawasanya semua ni adalah khabar yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang benar melainkan yang benar. Kita hak mana ada kesempatan percayalah. Dan mari saya turun bala tu habis. Okey. Kita jumpa minggu depan. InsyaAllah kalau diizinkan kita akan jumpa minggu depan. Setakat ni dulu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi.
اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم ودفع عنا شره. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.